Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini murid tahun 5 kita akan belajar tentang sirah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agung. Tajuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 150 iaitu tajuk sirah. Kita lihat dahulu pengertian pemimpin. Apakah maksud pemimpin? Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Ini adalah maksud pemimpin. Mengapakah Nabi Muhammad SAW diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam? Jom kita lihat kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad seorang yang amanah, menepati masa, kuat beribadat, menjaga hubungan dengan Allah, memelihara hubungan dengan manusia. Selain itu, Nabi Muhammad juga menjaga tutur kata dan adab sopan, penyayang, rendah diri, bertanggungjawab, menghormati orang lain, suka membantu, menghindari perkara yang sia-sia. Nabi Muhammad juga seorang yang mengasihi orang tua dan kanak-kanak, sabar, sentiasa bercakap benar dan suka bersedekah serta tenang dan pemaaf. Ini adalah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, ni antara kepribadian Nabi Muhammad. Jadi, jom kita contohi semua akhlak Nabi. Boleh? Seterusnya, jom kita lihat peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Jom kita baca dialog. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Dalam bergurau ada didikannya. Yang ketiga, subhanallah, hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Mari kita amalkan selawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat peranan Nabi. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin masyarakat. Nabi menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum, menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat, tidak menggunakan kekerasan dalam paksaan, memupuk nilai murni dalam masyarakat, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Yang akhir sekali, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Ini peranan Nabi sebagai seorang pemimpin masyarakat ataupun ketua di Madinah. Seterusnya kita lihat peranan Nabi iaitu sebagai ketua tentera. Nabi sebagai seorang ketua tentera. Menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar, merancang strategi peperangan,
mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana, menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, ini peranan Nabi sebagai ketua tentera. Okey, jom kita lihat peranan Nabi sebagai ketua hakim. Menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Adil dan saksama serta berpendirian tegas. Menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Dia tak kiralah anaknya sendiri ke, kalau buat salah tetap dihukum. Maksudnya Nabi adil dan saksama. Okey, dia sebagai ketua hakim. Okey, peranan Nabi sebagai perancang ekonomi negara. Apa dia? Dia juga sebagai seorang perancang ekonomi negara. Menghapuskan dasar ekonomi jahiliah, iaitu mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya dan mengagihkan zakat kepada mereka yang memerlukan. Okey. Membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Okey, ini peranan Nabi sebagai perancang ekonomi. Okey, sebagai pemimpin wajib mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pemimpin yang adil dan amanah serta mempunyai pendirian yang tegas. Okey, sikap Nabi ini hendaklah dicontohi oleh semua pemimpin. Okey, kita lihat pula ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Okey, kisah ini kita ambil daripada kisah peperangan Khandaq. Okey, kaum musyrikin Mekah dan kaum Yahudi berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Okey, segala persiapan dilakukan dengan rapi agar peperangan kali ini mereka boleh menang dan mengalahkan Nabi serta boleh menghalang dakwah Nabi. Okey, mereka bersepakat untuk menyerang Nabi dan kaum muslimin di Madinah. Okey, berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Okey, baginda bersegera mengadakan mesyuarat. Terus buat mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat. Nabi dia tak akan buat keputusan seorang diri, dia akan mendengar pendapat orang lain. Dia akan dengar juga pendapat sahabat. Okey, tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Jadi Nabi dah tahu musuh sangat ramai, jadi Nabi sentiasa bersedia. Okey, seterusnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sulaiman Al-Farisi, dia mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Okey, ada seorang sahabat mencadangkan supaya menggali parit. Okey, sebab tu kita gelarkan ia sebagai peperangan Khandaq. Okey, Khandaq tu parit, menggali parit yang besar dan dalam dikeliling Madinah. Okey, supaya musuh datang tak boleh masuk Madinah. Okey, baginda menerima cadangan. Nabi terima cadangan yang terbaik. Lalu proses penggalian parit dimulakan. Nabi dia akan menerima cadangan orang lain kalau cadangan itu adalah lebih baik. Walaupun kita seorang pemimpin, kita kena dengar cadangan orang bawahan, orang yang kita pimpin. Bukan semua cadangan tu dari seorang pemimpin. Okey. Jadi Nabi menerima cadangan sahabat.
Seterusnya, kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan Nabi menggali parit bersama-sama. Okey, kalau pemimpin sekarang kita lihat, dia hanya arahkan, rakyat yang buat kerja. Tapi Nabi seorang pemimpin yang bagus, yang unggul, dia sendiri yang menggali parit. Dia sendiri yang buat kerja. Dia sendiri yang mulakan. Jadi, contohilah kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Jadi musuh datang nak masuk Madinah tak boleh sebab ada parit di keliling Madinah. Okey, mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Dia kepung sekeliling tu sebab dia tak boleh masuk kan. Okey, keadaan ini menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Tidak terus marah ke apa, tapi Nabi hanya tenang. Okey, dia mesti ada idea. Okey, baginda bermunajat memohon pertolongan dengan Allah. Okey, dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Ni contoh pemimpin yang baik. Dia tenang. Okey, bila berlaku apa-apa masalah, Nabi tenang dan Nabi bermunajat memohon pertolongan dengan Allah. Lepas tu Nabi membuat strategi macam mana nak menghadapi serangan musuh. Okey, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berlakunya angin kencang yang merobohkan kemah-kemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah. Kena bersyukur ni contoh juga bersyukur atas pertolongan Allah. Okey, kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Okey, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah, iaitu kaum Yahudi yang khianat terhadap perjanjian dengan Nabi. Okey, mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Okey, ni contoh tindakan Nabi, iaitu seorang pemimpin yang unggul. Okey. Seterusnya kita lihat apakah iktibar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kepribadian Nabi sebagai seorang pemimpin. Kalau nak jadi pemimpin, kena jadilah macam Nabi. Okey, yang pertama mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Okey, sebagai seorang pemimpin ataupun rakyat. Okey, yang kedua menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Kena jaga kebajikan rakyat. Okey, yang ketiga menjalinkan hubungan baik dengan bukan Islam. Okey, kalau hubungan tu boleh menambahkan ekonomi, maka boleh kita jalinkan hubungan dengan bukan Muslim. Okey, yang keempat, berbincang dengan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Okey, kena buat mesyuarat. Merancang bersama-sama, berbincang dalam mesyuarat. Okey, yang kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Kena
tenang. Walaupun macam-macam dugaan yang dihadapi oleh pemimpin, kena tenang, tabah dan sabar. Okay, yang keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali yang ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Supaya akhlak boleh dicontohi oleh rakyat atau masyarakat. Okey, untuk tajuk hari ini sampai sini sahaja. Okey, Assalamualaikum.